ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sentiasa hadir menonton dan mendengar kisah seram alam jin. Kisah malam ini tertumpu kepada penyiasaan terhadap gejala gangguan sihir yang amat berat bagi pihak pengadu. Sebab apa saya kata berat dugaannya? Mari kita dengarkan bersama. Penama dan pengirim bagi kisah ini memilih nama samaran sebagai Bull. B-U-L-L, Bull. Lahir pada tahun 1993, yang mana pada tahun 2023 sekarang ini beliau sudah pun berumur 30 tahun. Sebelum kejadian, dengarkan baik-baik ya. Dulu sebelum kejadian pada tahun 2019, Bull sudah berkahwin dengan pilihan wanitanya di mana isterinya bernama Hawa adalah seorang mu'alaf berbangsa Iban yang ini baru sahaja memeluk agama Islam pada tahun tu. Masa baru berkahwin, macam biasalah, hidup ni sebagai pasangan suami isteri mesti banyak dugaannya. Dari segi kewangan, kestabilan ekonomi, itu tak cukup, ini tak cukup, serba kekurangan. Tapi Alhamdulillah, bagi Bull dia cukup bertuah sebab dikurniakan dengan seorang isteri yang cukup memahami kemampuan Bull sebagai seorang suami. Namun, kesusahan mereka dalam mengharungi ekonomi rumah tangga ini berubah bila mana Bull mendapat kerja sebagai polis bantuan. Bull dan juga Hawa mula berhijrah ke Semenanjung Malaysia, bertempatkan lokasi di Kelang, Selangor. Syukur Alhamdulillah kehidupan mereka sudah mula berangsur mudah dan senang. Tiada lagi masalah dalam kewangan. Kereta pun baru, kerja pun baru, rumah pun mereka dah bayar deposit. Tunggu bank nak approve je lagi nak ambil kunci. Jadi kesimpulannya di sini adalah dulu hidup susah, sekarang kini dah mula nampak kesenangannya di situ. Bull ni sangat-sangat sayangkan pada isterinya Hawa. Kalau bukan kerana sokongan isterinya, mungkin sukar bagi Bull nak kecapi kejayaan macam sekarang yang dimiliki ni. Susah senang sentiasa bersama-sama. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di dunia ia isteri, di jalanan kawan. Sewaktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Hargailah seorang isteri yang soleha. Akan tetapi, semuanya berubah pada bulan Oktober tahun 2021. Bull dan juga Hawa ni ada grup sosial sekolah. Tak dinyatakanlah pula grup apa. Mungkin Telegram ke, Twitter ke, Facebook ke. Tapi saya anggap je lah macam grup WhatsApp sekolah. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni bertujuan bolehlah nak mengetahui perkembangan-perkembangan isu-isu semasa bekas-bekas rakan sekolah dulu ke, kan. Cumanya ada salah seorang ahli dalam grup tu, seorang perempuan yang berasal daripada Sarawak juga, bertanyakan kepada Bull dalam grup tu dengan soalan yang agak sensitif. Soalannya berbunyi seperti ini. Bull dah kahwin ke belum? Nampak? Jadi bila soalan tu boleh dibaca oleh umum dalam grup ni, maka Hawa ni pun sebagai seorang isteri balaslah pertanyaan perempuan tu. Hawa tulis yang macam ni. Halo, ini isterinya ada dekat sini. Halo. Tapi cara dia balas tu macam melawak lah. Sebab mereka pun tak fikir serius pun. Nama pun grup WhatsApp sekolah. Semua yang berbual dalam grup tu berfikiran open-minded, bergurau-gurau, tak ada ambil serius pun. Kemudian, tak lama selepas itu, perempuan tu DM personal dengan Bull. Private message dengan Bull. Dia minta alamat rumah Bull, katanya nak hantar barang. Minta tolong Bull dan juga Hawa simpankan barang tu bagi pihak diri dia.
Macam yang saya cakap tadi, Bull dengan Hawa ni langsung tak fikir buruk pun. Dia orang anggap perempuan tu memang benar-benar memerlukan bantuan untuk simpankan barang dia. Jadi mereka pun share lah alamat tinggal rumah mereka ni pada perempuan tu. 3 hari kemudian, barang pun sampai melalui postage. Hawa pun tunggulah Bull balik kerja dulu, biar Bull sendiri yang buka barang dalam packaging tu. Lewat petang, apabila Bull pulang, dia pun buka lah. Mestilah nak kena buka, nak kena tengok barang apa yang penting sangat untuk minta dia simpankan tu kan. Kenalah ambil tahu. Bila buka-buka je, ada sehelai baju warna kelabu. Macam-macam bau keluar daripada kotak tu. Antaranya, ada bau seperti baju yang tak basuh seminggu pun ada. Ada bau wangi pun ada. Yang paling buat meremang, bau kemenyan pun kuat dekat baju kelabu tu. Ish, bau apa ni? Wangi pun ada. Bau kemenyan pun ada. Hari itulah waktu dan saat terakhir kenangan manis buat Bull dan juga Hawa dalam fikiran. Bull sungguh-sungguh sayang sangat pada isterinya Hawa. Tidak pernah sekalipun Bull marah ataupun tekik ataupun cubit pada si Hawa ni. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, dialah bidadari syurga buat si Bull. Akan tetapi, semuanya berubah bila menjelang keesokan harinya. Rumah jadi tak selesa. Bull jadi rusing, serba tak kena. Huru-hara dibuatnya. Itu tak boleh, ini tak boleh. Fikiran ni serabut dibuatnya. Bila pandang isterinya Hawa yang sebelum ni dia sayang, tetap juga serabut tengok muka isteri dia. Tak membantu. Semuanya tak kena. Macam saya cakap ni, semuanya tak kena. Macam itulah keadaan Bull. Tapi kalian semua, ada satu perkara yang buatkan Bull ni rasa tenang. Bila mana Bull terfikirkan perempuan tu, Bull jadi selesa. Bull jadi termenung sebentar macam orang gila. Kenapa? Kenapa imej perempuan tu tiba-tiba dalam kepala otak Bull ni? Kenapa? Iklan sebentar. Bull ada maklumkan pada saya. Dia diminta pada saya. Kata dia minta saya dedahkan nama perempuan jalan tu kepada umum. Maksudnya, dedahkan je lah nama perempuan tu kepada para penonton, para pendengar ni. Cumanya Bull, dengar sini. Sihir ni bukan boleh dipandang ringan, dipandang rendah tau Bull. Sihir ni boleh sangat akan jadi menyusahkan. Jadi demi keselamatan saya juga, maka saya mengambil langkah berhati-hati. Play safe lah katakan, untuk tidak dedahkan nama penuh perempuan yang dimaksudkan oleh Bull tu dekat sini. Seperti yang diminta oleh Bull tu, saya tak akan dedahkan nama perempuan tu. Maaf je Bull, saya minta maaf banyak-banyak. Saya cuma boleh bantu Bull. Saya bantu jugalah, saya bantu Bull ya. Saya dedahkan sikit sahaja nama depan perempuan tu ya Bull ya. Nama depan perempuan tu adalah Faz. F-A-Z-Z. Itu dia yang saya boleh dedahkan. Saudari Faz. Kita bagi nama kepada karakter tu adalah Faz saja. Nama penuhnya ada belakang dia. Saya cuma petik nama depannya saja ya Bull. Faz. Kita sambung semula ya. Bila Bull ni terbayangkan imej Faz tu dalam fikiran dia, Bull ni jadi tersenyum seorang-seorang. Entah macam mana, tiba-tiba Bull menerima panggilan daripada Faz. Punya seronok Bull pada waktu ini dapat dengar suara daripada Faz. Macam baru pertama kali jatuh cinta. Jadi macam mana pula dengan si Hawa tu? Tak payah sembang, tak payah cakap dah. Dah tentu-tentu si Bull ni secara langsung dah mengabaikan Hawa isterinya sebab Bull sudah kena panahan sihir. Tapi Hawa ni masih lagi tak tahu pada waktu ni. Dia tak tahu pun si Bull ni dah main cinta nafsu dengan si Faz tu. Hawa tak tahu lagi. Dalam panggilan tu, Faz ni minta Bull untuk kahwin dengan dia cepat-cepat. Tapi kan ada satu ayat yang membuatkan Bull ni rasa lemah sangat. Faz ni siap boleh cakap lagi lebih kurang ayat yang macam ni. Bull, benda sedap dekat saya ni dah datang bergolek dekat awak. Rugi kalau awak tolak nanti. Dalam panggilan telefon Faz ni siap boleh main lidah lagi dengan Bull. Masa ni Bull benar-benar hatinya dah terkunci dengan Faz. Jadi dia ni dah separuh sedar.
macam di awang-awangan, rasa macam dah dikawal, macam orang bodoh, betul-betul manusia bodoh boleh buat benda yang luar jangka. Dan lagi, bagi Bull, Faz ni memang antara manusia yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat kotor orangnya. Sebab apa Bull kata macam tu? Sebab antara sihir yang dihantar oleh Faz ni adalah dia menggugurkan janin dalam kandungan isterinya Hawa. Bila dibawa mengubat di kampung, kata pengamal perubatan tu, ada jin setan yang dah merosakkan janin dalam perut si Hawa ni. Atau dengan erti kata lainnya, janin dalam perut Hawa sudah dimamah oleh jin syaitan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah. Bukan itu sahaja, Faz ni hantar sihir lagi untuk buatkan Bull berpisah, bercerai dengan isteri kesayangan dia. Dan pada satu tahap, bila mana Bull ni dalam keadaan tidak sedarkan diri, totally dikawal oleh nafsu dan juga sihir pemisah oleh Faz ni, akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan suami isteri yang dulunya bahagia akhirnya berpisah dan bercerai. Berakhirlah episod cinta di antara Bull dan juga Hawa. Gugurlah buah yang ranum, membusuk dimakan ulat. Kesian. Selepas penceraian di antara Bull dan juga Hawa, maka terbatallah niat untuk membeli rumah baru yang lama diidamkan ni. Sebab apa terbatal? Sebab sebahagian deposit daripada rumah tersebut mengguna pakai wang kepunyaan Hawa. Bila dah bercerai, Hawa pun ambillah semula wang deposit daripada pemaju rumah berkenaan. Sayang kan, rumah idaman hilang begitu je. Padahal sikit lagi nak proceed, nak ambil kunci. Ini semua Faz punya pasal. Kemudian Faz pergi kepada agenda yang seterusnya. Betul-betul jahat si Faz ni. Minta cepat-cepat nak berkahwin dengan Bull. Tetapi kalian semua, keluarga Bull iaitu mak dan juga ayahnya menolak. Tak bersetuju. Kata mak dan juga ayah Bull, kalau nak berkahwin, kena bertunang dulu. Bertunang dulu untuk satu tempoh yang ditetapkan, barulah boleh berkahwin. Setuju ke? Tak setuju ke? Kena aku juga nak buat macam mana. Dan memang kehendak orang tua Bull ni, nak kena ikut jugalah kan. Maka mereka berdua pun, si Bull dan juga Faz, akhirnya bertunang. Dalam sepanjang tempoh bertunang ni, sikit demi sikit Bull mula rasa tak selesa dengan Faz. Semakin lama, semakin banyak perkara yang terbongkar dengan sendirinya. Banyak perkara yang berlaku bila mana dan nama pun bertunang. Pastilah Bull ni akan datang ke rumah orang tua Faz ni, kampung ni kan. Ketika Bull di rumah orang tua je Faz ni, Bull selalu nampak kelibat-kelibat yang tidak diundang. Seperti ada benda lalu lah, kadang-kadang ada benda tengah mengintai lah. Dan ada kalanya Bull sering melihat ada susuk yang sama-sama penampakannya. Penampakan makhluk tu tinggi, badannya berbulu, matanya pula berwarna merah. Benda tu sedang berdiri dekat tangga rumah tunangnya orang tuanya si Faz ni. Ibarat bukan Faz dan juga orang tuanya duduk di rumah tu saja, tetapi benda lain pun duduk sama. Bahkan juga sikap Faz ni semakin lama buat Bull jadi benci, sehingga kan Faz ni paksa Bull untuk jual gadai semua barang yang Bull ada. Kereta baru yang Bull ni baru beli tu pun akhirnya terpaksa jual juga. Faz ni mengongkong Bull sampai kena buang kerja, sampai hilang harta benda. Semua yang Bull ada hilang dikikis Faz ni. Bayangkanlah betapa rakusnya manusia setan yang seekor yang bernama Faz ni. Ingatkan itu je kekejaman si Faz ni. Tapi tidak. Tanah dekat kampung pun Faz ni nak juga tanah pusaka tu. Dipukaunya mak Bull ni untuk jual tanah tu dengan harga 3,000 je babe. Ya Allah, gila apa murah sampai macam tu. Nampak tak korang semua? Betul-betul nak duit si Faz ni, sampai ke minta gadai tanah dengan harga jualan yang tak munasabah macam tu, asalkan dapat duit. Gila betul. 3,000 jual tanah. Ya Allah, 3,000. Hancur. Tak lama selepas itu, bila Faz ni melihat banyak arahannya tidak dipedulikan oleh Bull, seolah-olah sihir sudah menjadi semakin lemah. Bull pula sudah semakin sedar dan mula menolak setiap kemaruhan Faz. Faz ni jadi mengamuk. Dia tak puas hati selagi tak dapat apa yang dia nak. Selagi tu dia akan kacau hidup Bull. Masakan Hawa sebelum ini pun boleh disihir dengan pemakan janin dan juga sihir pemisah cerai. Ini kan pula pada Bull. Apalah sangat. Kali ini Faz hantar sihir kepada Bull dan seluruh keluarganya di kampung.
satu persatu sihir yang dihantar oleh Faz ni. Kita boleh sepakat, boleh nampak di sini, sebenarnya Faz ni bukan mahukan cinta daripada Bull, tapi lebih kepada mata duitan. Gila harta, RM1 yang dikerjanya. Korek, kikis lagi boleh. Sihir kali ini bukan dihantar melalui angin, tidak. Tapi dengan cukup jelas dihantar melalui perantaraan jin setan. Ada satu malam, masa ni Bull dan juga Faz dah mula berenggang, dah mula berjauhan, macam ada tanda-tanda nak putus tunang. Malam tu Bull dan sekeluarga dapat menyaksikan kedatangan sesusuk kepala penanggal yang datang mengacau ke rumah mereka, mengilai-ngilai, terbang keliling rumah malam tu. Kalau diikutkan, sihir tu nak ditujukan kepada Bull. Tapi tak sangkalah pula, yang lemah semangat adalah adik perempuannya. Adik perempuan Bull yang terkena sihir malam tu bukannya si Bull. Kesian, adik Bull ni sampai termuntah-muntah darah. Sampai lembik budak tu kena sihir. Kalau muntah je mesti keluar darah. Melihatkan gangguan kali ini nampak kritikal, dengan serta-merta tanpa membuang masa, mereka pun bawalah pergi merawat mengikut kaedah rawatan di kampung. Syukur Alhamdulillah, sihir yang dihantar kali ini tidak berpanjangan kerana dapat dipatahkan, dapat dirawat sehingga sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Ustaz melawan dukun sihir. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memenangkan pihak yang benar. Semakin hari bila diselidik latar belakang dan aktiviti si Faz ni, maka semakin terbongkarlah gejala dan perlakuan yang sering dilakukan olehnya. Malah yang paling mengejutkan kita, sebenarnya keluarga Faz, mak ayah Faz adalah watak yang paling utama dalam sihir menyihir ni, kerana kedua orang tuanya sangat terkenal dengan panggilan Raja Dukun. Raja Dukun bagi keturunan sekian, sekian dan sekian. Nama keturunan tu saya tak nak sebutlah ya, sebab khawatir dan bimbang menyentuh isu perkauman, bangsa serta sensitiviti. Jadi saya hanya boleh cakap Raja Dukun keturunan sekian, sekian, sekian. Noktah. Hasil selidik dan siasatan dengan data maklumat yang sudah dikumpulkan, pada akhirnya Bull dan juga bekas isterinya Hawa sudah ada bukti di tangan yang menunjukkan bahawa Faz acap kali menggunakan pakai trik yang sama untuk mengkhianati harta orang lain dengan menggunakan kaedah sihir yang sama. Bermaksud apa? Bermaksud sudah ramai golongan lelaki yang menjadi mangsa kerasukan sihir yang dihantar oleh Faz ni. Bukti semua sudah ada koma. Nak lagi mana Faz? Dakwaan dan juga saman sudah pun berjalan. Tunggu tangkapan sahaja lagi. Kesudahannya, pertunangan di antara Bull dan juga Faz hanya bertahan selama 4 bulan sahaja. Cukuplah, dalam tempoh 4 bulan tu dah cukup menyeksa, dah cukup menderita Bull dan juga keluarga dia di kampung. Udah, cukup. Bagaimana pula dengan nasib jodoh di antara Bull dan juga bekas isterinya Hawa? Adakah mereka berdua akan merujuk semula? Adakah mereka berdua akan berdikah semula? Wallahu alam, tidak dinyatakan oleh Bull. Walau apa pun, kita berdoa je lah supaya Bull dan juga Hawa melalui fasa kebahagiaan yang dicari, sama ada dalam laluan yang sama ataupun dalam laluan yang berasingan. Kalau boleh dikalah semula, mulakan hidup yang baru. Ya Bull, ya Hawa, ya, kami di sini doakan yang baik-baik je untuk kalian berdua. Amin. Terima kasih kepada saudara Bull di atas kesudian berkongsikan kisah pengalaman duka yang dilalui. Bagi saya lah lebih kepada kisah sedih sebenarnya, sebab kerana nafsu syaitan, manusia sanggup merosakkan kebahagiaan rumah tangga orang lain. Jadi nasihat saya untuk para penonton di luar sana, dengarkan sini baik-baik. Cuba elakkan daripada dedahkan ataupun kongsikan maklumat berikut kepada umum ataupun orang yang kurang kita kenali. Sebagai contoh, yang pertama, jangan kongsikan tarikh lahir kita. Yang kedua, jangan beri nama penuh kita pada orang yang kita tak kenal. Yang ketiga, jangan mudah bagi gambar foto kita pada orang yang kita tak kenali. Yang keempat, jangan kita mudah untuk memberi atau bagi pinjam apa sahaja barang peribadi kita kepada orang lain. Yang kelima, jangan dedahkan tempat tinggal tetap kita. Yang keenam,
Jangan dengar voicemail ataupun berbuat dengan orang yang mencurigakan. Sebagai contoh, kita dapat voice message daripada orang yang tidak dikenali. Lepas tu, kita dengar ayat yang kita tak faham. No. Jangan dengar. Kalau boleh skip, delete je voice message tu. Yang ketujuh, jangan mudah untuk bersentuhan dengan orang yang kita tak kenal. Yang ke-8, jangan kita mudah terima untuk makan atau minum daripada orang yang kita tak kenal langsung. Dan yang terakhir, yang ke-9, jangan mudah kita terima apa sahaja bentuk barang atau hadiah daripada orang yang kita tak kenal atau daripada orang yang kita baru kenal. Ingat, itu adalah sebahagian nasihat yang boleh saya katakan menjadi salah satu punca kepada berlakunya sihir buatan manusia berjiwa setan. Hati-hati. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan button subscribe, share dan juga like supaya kita boleh memperkembangkan lagi para subscribers, para penonton di bawah bumbung yang sama dengan kita semua. InsyaAllah, sekiranya ada umur yang panjang, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT, kita akan bersua, kita akan bersia kembali dengan kisah seram pengirim yang berikutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada korang semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.